Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua jemaah Kampung Rincing Hulu dan sekitarnya yang saya hormati barisan AJK Masjid Rincing Hulu, daripada yang teratas sekali sampai yang AJK serta pegawai-pegawai masjid. Semoga AJK dan pegawai masjid diberikan kekuatan untuk mentadbir masjid ini dengan penuh kejayaan dan keberkatan. Juga kepada jemaah, semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran syurga yang tertinggi. Waktu subuh ni bukan senang nak bangun. Nak bangun, nak pergi bilik air. Yang mandi, mandilah. Yang tak mandi, tak mandilah. Ada orang bangun subuh, dia tak mandi dulu, ambil wudu, pakai baju, terus datang masjid. Ada orang dia mandi dulu, ambil wudu, sembahyang 2 rakaat, lepas tu dia pergi masjid. Ada orang tak mandi, tak apa, tak datang. Ada juga macam tu. Tak apa, kita doakan mereka besok akan datang ke masjid ini, insyaAllah. Baik, apabila kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, rata-rata imam-imam kita akan baca doa tu sekarang, bermula malam 1 Rejab sampai sekarang. Kebanyakan imam akan baca doa tu. Apa erti yang tersirat di sebalik doa tu yang dibaca oleh para imam, para ustaz? Mungkin jemaah juga baca doa tu. Berkatilah bulan Rejab dan Sya'ban, itu ayat pertama yang dibaca. Tapi selepas tu disebut wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apa benda yang doa tu, kenapa dibaca doa tu? Sebenarnya doa tu dibaca meminta kita buat persiapan rapi untuk sampai ke Ramadan. Persiapanlah. Apa persiapan kita nak menghadiri Ramadan? Kan, pertama persiapan rohani dan jasmani. Tingkatkan ibadat, minta ampun kepada Allah, doa banyak-banyak supaya kita ni kekuatan kita bila sampai Ramadan. Ramadan ni tak sama dengan bulan lain. Banyak aktiviti dia menggunakan fizikal dan mental. Banyak guna duit, mungkin nak buka puasa kena beli juadah berbuka puasa, kan, kena keluarkan duit, kena infak setiap hari, banyak benda. Kemudian persiapan dari segi masjid pula, masjid juga buat persiapan, bukan dia tak buat persiapan. Bila sebut saja wa balighna Ramadan, masjid kena buat persiapan. Antaranya buat mesyuarat, apa nak buat, lantik imam-imam tertentu untuk sembahyang tarawih, cari ustaz-ustaz untuk buat tazkirah subuh, mungkin buat tazkirah duha, nak buka puasa macam mana, adakah qiyamul lail. Jadi persiapan masjid nak menghadapi Ramadan. Masjid juga ada buat persiapan juga. Okey, kita pun buat persiapan dan masjid surau pun buat persiapan, dan banyak surau sudah buat mesyuarat. Antaranya mencari imam-imam hafiz di seluruh kawasan. Cepat-cepat cari, Kang dah kena ambil kat orang. Cepat-cepat ambil, semua booking imam-imam hafiz di seluruh kawasan. Kan, panggil temuduga,
kan, bagi temu duga ni elok ni ambil, ni elok ni ambil. Berapa nak bagi sagu hati ni, macam-macam masjid surau fikir benda tu. Okay? Semoga pentadbir masjid surau ni diberikan kekuatan lah untuk Ramadan kali ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, tu mukadimah tuan-tuan sekalian, tak masuk lagi ni, mukadimah je. Baik, kita sambung balik tuan-tuan, wasiat Imam Syafi'i yang ke berapa ya? Yang ketujuh dah. Saya ulang balik, sebelum Imam Syafi'i ini meninggal dunia, Imam Syafi'i dengan kita jauh bezanya. Otak dia tu hebat berbanding otak kita, ilmu dia tinggi berbanding ilmu kita. Kan, kita tak karang kitab, dia karang kitab. Kita tak baca kitab, dia baca kitab. Dia banyak menghafal, kita tak banyak menghafal. Tuan-tuan, dia ada anak murid ribuan, kita tak ada anak murid. Anak tokat ada, tuan-tuan sekalian. Jadi dia punya kehebatan dia tak disangkal lagi Imam Asy-Syafi'i ni. Kalau orang nak sangkal dia tu, saya tak pasti siapakah orang tu. Macam orang awam kan, sangkal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tak betul lah, apalah. Oh jangan. Imam Syafi'i ni tinggi ilmu dia, ingatan dia kuat berbanding ingatan kita. Kita manjang lupa ya. Dia ingat dia. Bila keluar ke pasar ke mana, dia akan tutup telinganya. Sebab apa? Kalau telinga tak tutup, dia boleh hafal siapa-siapa yang bercakap di depan dia, kat belakang dia. Hebat Imam Syafi'i ini, luar biasa. Luar biasa. Jadi sebelum dia meninggal, dia sempat berwasiat kepada muridnya yang ramai itu dan umat Islam seluruhnya. Sempat wasiat. Macam kita nanti nak mati, wasiat ke anak. Kan? Wasiat ke anak. Panggil anak 5-5 tu, wasiatkan dekat dia. Alung, kau macam ni. Hanga, kau baik macam ni. Alang, kau baik macam ni. Ucu, kau baik macam ni. Atam, kau baik macam ni. Wasiat. Wahai isteriku, sebelum saya mati, awak macam ni. Wasiatlah. Bukan wasiat tu nak mati pun tak bagi tahu. Kalau saya mati besok macam ni. Dah settle. Tadi Imam Syafi'i ini dia berwasiat kepada murid dia sebelum dia mati. Apa disebut? Barang siapa, ni wasiat dia. Barang siapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat, kecuali yang tak nak selamat, itu lain cerita. Maka hendaklah ia mengamalkan 10 perkara. Saya dah baca 7. Yang ke-7 ni baru baca 2, iaitu tuan-tuan sekalian, menangis kerana takutkan Allah. Saya dah baca dah bulan lepas. Saya dah baca. Menangis. Adakah kita menangis? Tanya diri sendiri. Ada orang tak pernah menangis kerana takutkan Allah, tapi menangis kerana duit tak ada, menangis tak dapat masuk universiti, menangis sebab kereta berlanggar, menangis isteri meninggal, menangis mak ayah meninggal, menangis gagal peperiksaan. Itu bukan termasuk menangis takutkan Allah. Payah kalau sekalian nak nangis takut Allah ni. Yang kedua yang saya dah baca, berbuat baik kepada mak ayah. Saya pun dah baca bulan lepas, settle. Sambung pagi ni, kata Imam Syafi'i, sesiapa nak selamat, iaitu bersedekah secara terang-terangan serta sembunyi. Tuan-tuan, sedekah ni apa artinya? Kita sebut sedekah. Sedekah dia sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, sod, dal, qaf, tabulat. Sod, sedekah. Sedekah dalam bahasa Melayu kan sedekah, asalnya sod, sedekah, membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, membenarkan apa yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab kita
berjuang berhabis-habisan mencari harta untuk membenarkan kata-kata Allah dan membenarkan kata-kata Nabi dengan pemberian harta kita. Tuan-tuan, nak keluar harta ni lah yang paling payah berbanding kita memberi senyuman. Beri senyuman senang. Sebab orang kata, senyumlah, senyum sedekah. Memanglah, senang senyum sedekah. Itu pun tak semua orang boleh buat senyum sedekah tu. Nak senyum susah. Tuan-tuan, bab duit ini paling susah nak keluar. Ingat ya, jadi sedekah ni pemberian yang padanya dicari pahala daripada Allah Ta'ala. Itu sedekah sebenarnya. Pemberian yang padanya dicari pahala daripada Allah. Kita nak bagi, kita nak cari pahala. Tuan-tuan pergi mana-mana orang minta, kita bagi RM1 tu sebab kita nak cari pahala, tuan-tuan. Di samping orang tu dapat, kita pun dapat sedekah tu. Jadi itu sedekah. Kita pernah dengar perkataan infak. Infaklah. Kita pun tak tahu infak ni apa. Kita dengar sedekah. Sedekah ni pemberian. Baik. Tiba-tiba orang sebut infak. Infak pun dalam bahasa Arab juga. Infaklah. Sadap sikit bunyi agak-agak. Infak. Hari ni saya infak RM40. Hari ni saya infak RM1,000. Amboi. Infak. Ui, sadap bunyi Arab. Tadi sedekah. Hari ni saya sedekah RM2. Kan? Tiba-tiba ada orang sebut infak. Apa infak ni? Infak dengan nifak tak sama. Nifak orang yang buat dosa kecil yang berterusan. Nifak. Kan? Infak ialah membelanjakan harta pada yang sangat berhajat. Infak nama. Orang tu sangat berhajat. Tolong cik, saya nak makan ni Kita pun infak kan. Berhajat bona, berhajat sangat. Kita bagi tuan-tuan sekalian. Datang orang kat kereta, kita ketuk kita punya cermin, tap cik, anak saya nak bayar ni, duit tak ada, kita bagi. Berhajat bona tuan-tuan sekalian, kita bagi kan. Itu infak. Lepas tu mari pula orang sebut lagi berwakaflah. Wakaf pula. Tadi infak, atas tadi sedekah, wakaf pula. Wakaflah. Okey, skim wakaf. Selangor pun ada buat juga skim wakaf Selangor, yang saya dengar macam tu lah kan. Wakaf boleh alih, wakaf tak boleh alih. Panjang cerita dia tu. Apa dia wakaf boleh alih, apakah wakaf tak boleh alih. Ada dua perbahagian wakaf. Tak nak ceritalah kan panjang. Jadi wakaf ni apa pula tuan sekalian? Wakaf ni dalam Arab disebut waqafa waqaf. Kalau sistem Quran, wakaf ni terhenti, tertahan. Tuan-tuan baca Quran kena wakaf, mesti ada sistem wakaf dalam Quran, tak boleh main langgar saja. Kita jangan baca Quran main baca tanpa kita belajar sistem wakaf dalam Quran. Kena belajar. Wakafnya lam alif macam mana keadaannya, wakaf sod lam ya macam mana keadaannya, wakaf qaf lam ya macam mana keadaannya. Jumpa jim pula, macam mana jim ni kan. Jumpa pula titik 3 pula kan. Apa halat ni? Jumpa diamond pula ni. Tiba-tiba kita terjumpa pula ada garis pula bawah tu, garisan panjang pula ni. Semua tu kena belajar kan. Kalau jumpa ustaz belajar tajwid, tanya ustaz yang baris panjang bawah ni kenapa pula, yang jumpa diamond baca macam mana kan. Hukum tajwid. Wakaf banyak dalam Quran. Yang sekarang ada 6. Yang dulu sistem wakaf Quran Majid dulu ada banyak, ada ta, ada zai, ada sod, banyak. Baca berhenti, baca berhenti, baca berhenti. Diubah jadi sistem wakaf yang ada wakaf yang tak banyak, jim saja kan. Banyak jim, sad lam ya, qaf lam ya, lam alif tak boleh berhenti tuan-tuan sekalian. Maknanya jumpa sin pula sakta. Macam mana baca sakta ni pula? Kena belajar.
kecuali yang tak nak belajar. Habis. Wakaf ni benda yang terhenti, tahan sesuatu. Seseorang yang berwakaf, selagi mana benda tu kekal kat situ, pahala dia mengalir sampailah bila-bila. Sampai kita mati pun mengalir pahala ke dalam kubur kita. Tu wakaf. Kan? Jadi tuan-tuan wakaf, ambil duit RM10, wih, ada wakaf lah, masuk dekat tabung wakaf, niat sahaja aku berwakaf. Kan, wakaf kapet, contoh macam suara saya sekarang buka wakaf kapet 20 ribu tak, kan, dibuka sebulan, letak tampal signboard dekat tabung tu, tabung wakaf kapet. Tabung sana tampal lagi stiker, tabung wakaf kapet. Maka orang pun masuk tabung tu saja, tabung yang lain tak ada duit, kosong, semua nak wakaf. Tapi sebulan saja dibuka oleh pihak surau, sudah pun mencukupi, settle. Datang pula surau lain, dia hantar brosur wakaf untuk buat kafar untuk orang belajar, 2.4 juta di taman saya tu, nak bangunkan sekolah kafar di sebelah surau Asyakirin. Maka dikeluarkan iklan, kan, pembinaan kafar pendidikan, belanja 2.4 juta, buka sistem wakaf. Itu tuan-tuan sekalian, kita bagi dekat akaun tu, tetogaknya kafar tu, itu aset yang tak boleh alih nama. Togak macam tu yo. Sejadah boleh alih, kan, nak wakaf sejadah lah tu, wakaf tu dia boleh alih, kojab ke sini, kojab ke sana, kojab masuk ke rumah kita tak pulang-pulang, jahanam gitu kan. Ambil kapet masjid ni, lu wakaf, buka belakang wakaf Masjid Rincing Hulu, pulang balik, jangan ambil. Kan. Jadi tuan-tuan tengok, sebut je wakaf, kita ambil duit RM50, transfer ke akaun itu. Naiknya kafar itu selagi tak kiamat. Kafar tu togak kat situ, budak masuk mengaji, budak keluar balik, ustaz datang ngajar, ustaz balik, dalam tu ada baca Quran, ada mengajar fardu ain, ada buat solat duha, ada buat sembahyang fardu zuhur, mengalir pahala kat kita. Tuan-tuan sekalian, tengah kita tidur mengalir, tengah driver mengalir, tengah makan roti canai mengalir kat kita, dah mati besok pun mengalir. Tiba-tiba ada pula iklan, contoh wakaf buat kodai arak, macam alamak macam mana ni. Itu tidak menepati syarak, sebab maksiat, tak boleh, itu tak ada. Wakaf buat funfair, tak boleh, kan. Tanah wakaf buat kubur, untunglah siapa yang wakaf buat kubur ni, tuan-tuan sekalian. Ada manusia dia wakafkan tanah dia buat kubur, untunglah tuan-tuan sekalian. 10 hektar tanah tu buat kubur. Ni saya nak serahkanlah tanah wakaf kubur kepada masjid, masjid uruskanlah, sign agreement, saya tak nak ambil dah saya punya tanah ni, buatlah tanah kubur. Tuan-tuan, tu lagi dahsyat tuan-tuan sekalian. 10 ekar buat tanah kubur dia punya, Masya Allah. Tu wakaf ya. Baik tuan-tuan, antara sedekah terang-terang dengan yang sembunyi, dua-dua boleh tuan-tuan. Kita nak bersedekah ambil gambar boleh, nak sedekah masuk video pun boleh. Yang orang buat sekarang kan, sedekah ambil video, hari ni saya sedekah rumah anak yatim, boleh. Dalam Quran membenarkan, jangan kita nafi benda tu. Cuma syarat dia ialah, ni syarat dia, bila seseorang bersedekah dengan terang-terang, ambil gambar, sedekah ambil gambar, mock cek 1 juta, kita pegang, hari ni saya
sedekah ke masjid ni 1 juta, ambil gambar, boleh? Boleh kan, 1 juta. 1 juta ya, hebat dia. Semoga dia diberkati Tuhan, orang doakan dia kan, semoga murah rezeki dia, orang doakan dia. Itu orang kat dia. Dia syarat dia pula yang paling ketat sekali. Apabila dia nak bagi duit 1 juta tu, apabila dia nak bagi duit 50,000 guna mock check kan, pegang Nazir sebelah, dia sebelah, tengah-tengah ni orang-orang kenamaan, contoh kan, ambil gambar, tak masuk Facebook. Okey, apa syarat dia? Syarat yang pertama sekali, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tu. Yang kedua, bukan sebab nak tunjuk yang dia tu yang seorang je yang boleh buat macam tu, nak tunjuk, nak riak yang dia tu yang paling bagus. Nombor 2 yang paling payah. Nombor 2, syarat yang paling ketat sekali. Orang yang tengok tak boleh menilai keikhlasan. Orang yang tengok tak boleh nilai dia punya keikhlasan dan riak. Dia riak ni, mana tahu riak? Tak tahu. Kita tuduh dia riak. Riak ni saja masuk video saja, buat video riak ni. Siapa tahu dia riak? Siapa tahu? Kita tak tahu. Yang tahu Tuhan ni. Kan? Baik. Tetapi yang paling afdal ialah sedekah secara sembunyi dan diam. Kan? Sembunyi ni datang masjid, tak ada orang tengok, masuk dalam tabung dan diam sudah. Petang garang teringat, aku tadi sedekah RM1 nah. Itu menunjukkan tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Nampak? Dahsyat. Dia bagi pagi tadi, petang teringat, pagi tadi aku sedekah RM1 nah. Tak ingat. Mantap. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tak tahu, tak ingat. Aku bagi berapa? Wah, tu dahsyat. Maknanya langsung tak tahu. Ataupun secara sembunyi yang orang buat sekarang, transfer. Ini ramai orang buat. Buka akaun tuan-tuan sekalian, tak. Mana nak dihadapkan ni? Masjid Lincing Hulu, RM10 tuan-tuan sekalian. Ataupun ambil bil elektrik masjid ni, ambil bil elektrik, ambil bil air masjid ni, ambil gambar semak dalam PNB ada. Ambil dia punya nombor akaun, tuan-tuan tak payah tengok amount tu, masuk dalam PNB punya site, kita boleh cek berapa jumlah baki yang tertunggak. Kita bayarlah. Tengok tertunggak RM4,000. Nak bayar RM4,000 tak dapat dah, maka bayar RM10. Tak apa, tinggal RM3,990. Kita buat macam itulah. Saya ada cek masjid kampung saya, tuan-tuan sekalian. Masjid Padang Lebar nama tapi dia tak nama Syabas, dia nama Sign. Saya ambil nombor akaun tu, saya pun cek, RM7 baki. RM7 boleh lah. RM7 boleh lah. Kan? Kita pun boleh transfer lah. Kan? Ada satu tempat, tuan-tuan sekalian, bil elektrik dia negatif 900. Saya tanya siapa bayar, tak pernah jumpa bil elektrik ustaz, kita nak bayar pun tak dapat. Kita cek negatif 600. Nampak? Siapa yang bayar tak tahulah ustaz. Ada hamba Allah ambil bil elektrik kami, tak tahu. Bil air pun sama, tak ada bil air. Bil air surau RM70 tu besar, tuan sekalian. Besar. Kampung saya RM7 dia. Bulan lepas RM20. Banyak guna air orang kampung ni. Padahal tak ramai. Bulan ni saya tengok balik RM7 dia. Orang tak datang ke? Kan? RM20. Senang, transfer saja. Tuan sekalian, cari mana surau-surau yang daif. Kan? Cari surau-surau yang daif, segi duit tak ada, kita pergi round tengok mana surau-surau yang tak ada duit bona ni. Kan? Dia bagi nombor akaun, so minta sumbangan untuk
program ceramah kuliah untuk bagi saguar tiket ustaz. Kita buatlah, ambil. Dulu kat kampung saya dulu, kampung rumah saya, bila datang ustaz, tuan sekalian, dia akan edarkan piring. Depan ustaz dia edar tu, masya-Allah. Piring kuning tu, piring oranye tu, plastik tu. Di hulu jemaah, letak RM5. Dulu lagi letak RM5. Saya kata dahsyat foto ni tu, sekalian tu usah ni. Nak kumpul dana kan. Sekarang penceramah sekarang tak dapat RM10 ustaz kan? Dapat RM10 tak dapat dah kan. Ada surau tu bulan tahunnya tahun depan naik RM20, tahun depan naik RM20, tahun depan naik RM20 sampai RM200. Dia naik sikit-sikit kan. Alhamdulillah. Ini sedekah sekalian. Baik, sedekah ni ialah yang pertama, yang sembunyi-sembunyi, ya, itu yang paling baik. Yang kedua, seorang ulama sebut, baru ni saya baru dengar sekalian, kalau kita dalam keadaan yang susah, duit macam dah tak ada, contoh disebut, saya dengar itu, tuan kita dah susah ni, duit dah tak cukup dah, perniagaan nak melingkup, contoh dia kata jalan penyelesaian dia ialah bersedekahlah. Dia akan naik balik duit tu kan. Tuan-tuan ada buku ke orang keluarga kan, tengok-tengok tak cukup pula bulan ni macam mana kan, tengok-tengok tolak ni, anak pula minta pula, ya Allah. Maka dalam keadaan itu, ulama ni kata bersedekahlah. Jangan sedekah yang banyak-banyak ikut kemampuan kita kan. Sedekahlah tuan sekalian. Baik, yang ketiga, bersedekah dari kelebihan harta. Pertama sembunyi, yang kedua dari kelebihan harta. Ada harta lebih, sedekahlah kan. Tuan-tuan gaji berapa tuan sekalian? Gaji 1,000, tolak, tinggal 100. Contoh kalau tinggal 100 itu ambil sedikit daripada 100 itu. Allah Ta'ala tak kata ambil semua. Jangan ikut orang sedekah 10, kita ikut tak boleh, sebab dia ada 10. Kita sedekah ikut kita lah, ikut diri kita nak bagi berapa, 5 sen pun boleh. Cuma kita kata takkan 5 sen, itu yang kita boleh. Tuan-tuan pergi rumah orang kahwin, orang dah bagi cadangan RM10. Zaman ni mana nak RM5? Mana boleh cakap macam tu? Dipaksa bagi RM10, disuruh bagi RM20. Mana boleh macam tu? Ikut kita nak bagi berapa. Masuklah sampul tu, kalau seorang nak bagi sikit kan, masuk sampul, tak sealkan dia, jangan tulis nama, tak payah bagi. Janganlah pop RM5 tu kan. Kawan saya cerita, dia ada 2 sampul tuan sekalian. Sampul orang kahwin, sampul tiket komuter. Dia masuk dalam tu. Tiket komuter tu dia dah beli tuan sekalian. Dia dulu pakai tiket dululah. Dia kata aku salah bagi dekat rumah dia tu. Bagi tiket komuter. Bukan tiket komuter, resit tiket komuter. Dia beli tiket komuter tak ada resit. Dia bagi kat tahu rumah, tengok-tengok, ini duit apa ni? Duit salah bagi tuan sekalian. Biarlah, rezeki tahu rumah lah, dapat resit dia, tak apalah. Kan? Bagi. Ada kawan saya tuan sekalian, RM2 dia. RM2. Ada? RM2 dia. Masuk dalam ampul, balik. Bagi berapa? RM2 dia. Kau dokut botol lah kau ni. Dia boleh RM2 sahaja. Biarlah kan. Okey, tu lebih atau. Yang keempat, sesuai dengan kemampuan. Ni nombor 4 sedekah. Jangan ikut-ikut orang. Jangan tuan-tuan sekalian, macam kat sekolah kan, sumbangan untuk orang yang kematian mak ayah. Okey, datang sampul, tengok buka, orang bagi RM10 ni macam mana ni, aku tak dapat. Jangan kisah benda tu. Kita bagi berapa yang kita boleh
Macam sekolah saya kalau ada meninggal saja mesti ada tabung kan. Tabung untuk budak, tabung untuk cikgu. Cikgu ada sampul. Kita pun tinjau. Ui, banyak duit merah ni. Kan? Betul tak? Bagi pula, jangan ikut kita, ikut kemampuan kita. Macam semalam anak murid saya, mak bapak dia meninggal dekat Terengganu, tuan-tuan sekalian, accident kan. Dua cikgu kan. Jadi dua meninggal. Anak murid saya kan dekat sekolah. Masuk metro kan. Masuk surat khabar. Selasa ni nak kutip. 3 hari kutip sebab dah jadi yatim piatu anak dia. Cikgu dua-dua. Kan, sebaya saya lah. Meninggal. Saya mesej pengetua dia. Kan, pengetua takziah kepada dua cikgu pada tuan pengetua yang telah pun kembali ke rahmatullah. Dua-dua suami isteri sekolah sama. Tuan-tuan sekalian, mati, terbabas. Jadi 3 anak dia tu hospital, cedera. Yang 2 mak ayah tu dalam surat khabar kata tercampak keluar. Ya. Meninggal tuan sekalian. Dia pun tak jangka meninggal. Mungkin ngantuk ke entah, wallahu alam tuan sekalian. Kutip 3 hari. Selasa, Rabu, Khamis. Kan, besok dapatlah paling tinggi pun kalau ikutkan dapatlah 500 kan. Bagi kepada budak-budak ni yang kehilangan sekaligus mak ayah. Hilang terus. Kan. Ya, baik. Yang kelima, sedekah kepada keluarga. Itu yang paling bagus. Kan, bila anak-anak tiba hari lahir, tuan-tuan, walaupun kita tak ada duit, tuan sekalian, anak kita ada empek, seorang lahir bulan 3, seorang lahir bulan empek, sekurang-kurangnya kita raikanlah dia punya hari lahir, tuan sekalian, walaupun dengan membeli biskut Mary pun tak apa. Anggaplah sedekah kepada anak-anak kita ni. Zaman kita tak ada mak ayah sambut birthday kita, tak ada tuan sekalian. Zaman kita dulu tak ada mak ayah sambut betul. Tak ada. Zaman ni orang sambut dekat sekolah, budak sambut cikgu birthday. Terharu cikgu. Masuk bilik, masuk sekolah, masuk je kelas je, happy birthday. Terkejut kita. Kenapa ni? Cikgu tak ingat ke kan hari ni birthday cikgu? Oh ya ke, terharu cikgu. Nampak. Ayah balik daripada rumah, tiba-tiba kunci pintu, tak buka-buka. Buka je, happy birthday ayah. Usul, ya Allah, ayah, anak-anak sambut dengan emak sekali. Kan? Jadi bila anak birthday tak sambut dengan jangan beli kek mahal. Kawan-kawan kita raikan doa selamat. Hari ni Alung lahir dah, hari ni dah umur 14 tahun, kita raikanlah birthday dia, Allah panjangkan umur. Kan kita beli dia kek, tuan sekalian, kalau kek yang 1 lebih tu mahal, belilah kek yang murah-murah sikit. Kan? Bila sebut murah kita tak sedap, bila sebut beli kek yang mahal sedap. Ini susah kita nak buat andaian, tuan sekalian. Sedekah pada keluarga, tuan sekalian, sedekah pada bini kita. Isteri kita, tuan-tuan, bila dia buka mulut, bang boleh tak bawa saya pergi Tesco, rezeki tuan akan masuk lepas tu. Bang boleh tak nak pergi jalan-jalan jap ke Putrajaya, bila nak pergi? Besok pagi boleh tak? Boleh tuan-tuan. Bila tuan-tuan bawa isteri tuan-tuan ke Putrajaya dalam keadaan yang ponet sekalipun, kita anggap itu sedekah. Tuhan akan balas keluarga kita ini rezeki yang mencurah-curah. Nampak? Besar nilai isteri ni. Saya buka dalam Facebook, ada seorang suami, dia balik kerja ponet. Bang, dah mesej bang, petang garang saya nak makan kotam lah bang. Teringin mana nak makan kotam. Isteri mesej, suami tak balas, balik-balik je. Suami kata, saya penat sangat lah petang ni. Dia pun tidur kan. Lepas tu dia terjaga.
Dia kata apa? Ish, tak tenang. Lepas tu jumpa balik isteri dia. Awak nak makan ketam ke? Bang nak makan kotam lah bang, kotam ni bangkit terus daripada ponek-ponek tuan-tuan sekalian. Jom kita cari ketam. Tunaikan permintaan isteri tu. Dia bawa isteri tu cari kotam, jumpa. Apa dia kata? Lepas itu dia dapat rezeki Allah bagi mencurah-curah pada suami ni. Dia cerita dahsyatnya apabila kita menunaikan permintaan isteri walaupun sikit. Betul. Apatah lagi bila kita bawa dia pergi jalan-jalan jauh sikit. Reha petang besok nak bawa awak pergi Genting Highland. Lebar dado. Lagi jauh kita bawa dia, lagi luas rezeki kita. Percayalah. Tuan-tuan boleh buat cuti 2 hari ni kan, Ahad, Isnin, tapi suami tak nak keluar, jam kan, bawa korang pergi Lotus, bawa Lotus tu pusing balik dah cukup. Pergi Eco Hill pusing, Eco World pusing, Roundabout tu pusing, balik rezeki masuk. Apatah lagi tuan-tuan berhenti dekat depan Secret Recipe. Faham ni bang? Nak belanja orang makan, tak payahlah bang, mahal ni, jom je lah kan, padahal nak tu kan, biasalah bawa rezeki bertambah-tambah. Betul? Percayalah. Tak percaya, pagi ni bawa dia pergi pasar je. Oh, ni macam. Okay. Yang kelima, sedekah kepada keluarga. Yang keenam, sedekah kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ni adik-beradik yang susah, utamakan dulu berbanding orang lain. Cek balik kita punya adik-beradik mana yang susah. Adik kita yang susah itu dibantu. Boleh tak kita sumbang Palestin? Boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, adik kita yang susah, tolonglah. Mak susah, ayah susah, tak nak ditolong. Orang lain ditolong, mak ayah minta sikit pun banyak berkira, tuan-tuan sekalian. Mak ayah pencen tak ada. Adalah saya dengar rintihan bapak-bapak, tuan-tuan sekalian, dekat surau tu ada kat bapak-bapak yang dah tua-tua tu, dia cakap kat kita, anak kita, anak-anak ni ustaz dah lupa ustaz, dia cerita kat saya kan, dia bukan tahu apa jasa-jasa mak ayah ni, tak ada ustaz, hulu pun tak ada. Bila balik kita pula yang masak, dia buat lenggang ya. Walaupun dah kahwin, dia kata duduk dengan kita suami isteri ustaz, pasang aircon 24 jam, hulu pun tak ada ustaz. Dia kata gitu. Kita bayar aircon dia, padahal aircon dia pakai. Manusia ustaz lupa diri, dia kata. Bayangkan. Dia cerita kadang saya dengar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, bukan mudah nak sumbang pada kaum kerabat ni, payah tuan sekalian. Hulu pun tak ada ustaz. Kalau balik itu kita yang beli barang, hulu pun tak ada. Saya diam lah kan. Mungkin orang anak susah kau, ululah sikit kan. Baik. Okey tuan sekalian. Yang seterusnya ialah sedekah kepada tetangga, jiran-jiran. Yang ke-8, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Kawan-kawan yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, kita sumbang kat dia pun dapat pahala. Yang ke-9, sedekah kepada keperluan jihad. Orang yang nak berjihad, kita sumbang banyak pahala Dan yang ke-10, sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Itu nama wakaf ya. Muslimin muslimat sekalian, inilah yang kita nak buat, nak kita selamat di alam kubur, selamat di alam akhirat. Ya, maknanya ada duit. Cuma bila sebut zakat pula, dia lain pula. Sebut fidyah, lain pula. Sedekah ni tuan-tuan kena berhati-hati ya. Sedekah, zakat. Tuan-tuan zakat fitrah tu wajib bayar. Tapi ada zakat-zakat lain yang kita kena bayar. Antaranya zakat pendapatan. Okey? Tuan-tuan kena ingat, zakat pendapatan
tuan-tuan ada gaji, tuan-tuan kalau belum buat lagi zakat pendapatan, tuan-tuan pergi ke pejabat zakat, minta tolong dia kira berapa yang patut saya bayar zakat pendapatan saya. Baru ni pihak zakat hantar mesej, dia kata dengan keadaan gaji sudah meningkat, bila dia kira zakat saya perlu dinaikkan potongan. Lepas tu saya tengok berapa perlu dinaikkan. Baik, dia sebut kat situ RM1 sahaja naik. Baik, RM1 aja. Dia kira pendapatan kita, maka sebelum ni saya bayar sekian-sekian, maka pihak zakat hantar mesej supaya potongan dinaikkan berdasarkan kiraan pusat zakat. Naik sikit, bukan banyak. Saya pergi ke kerani, Kak tolong buatkan potongan zakat ni, pusat zakat dah hantar memo kat saya. Okey, berapa? RM1. RM1 je Ustaz. Tak apalah, kalau macam tu, kalau RM1 korang kata macam leceh je kan, RM5 lah naik kan, potong RM5, naik sikit. Sebab Allah Ta'ala kata hanya ambil sebahagian daripada harta, bukan semua. Itu kena faham tu, bukan semua nak ambil zakat. Siapa yang ada omeh yang berlebih-lebih, terus lihat pergi pusat zakat, bawa omeh-omeh itu, tanya pegawai zakat, omeh saya macam ni, omeh saya pakai, omeh saya letak dalam almari, macam mana ni, ini mana nak perlu zakat ni. Dia pun ambil. Oh, kena zakat macam dari sini. Dia timbang dulu, dia timbang kena timbang dulu, timbang, akak kena zakat omeh harga macam ni, baru jadi. Kita tak boleh pandai-pandai. Zakat ternakan, zakat ternakan, zakat EPF pun ada zakat juga, tuan-tuan sekalian. Semua ada zakat. Jadi tuan-tuan kena hati-hati benda ni supaya harta kita dibersihkan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, cukuplah sekadar untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang memberi perhatian. Semoga kita dapat melalui Ramadan dengan penuh keinsafan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.